Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kita bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa yang ditakuti oleh Muhyiddin Yassin akhirnya hampir menjadi kenyataan. Apa yang dituntut selama ini oleh Muhyiddin Yassin, apa yang diperjuangkan selama ini oleh Muhyiddin Yassin, sekarang hampir menjadi kenyataan. Adakah ini yang dikatakan oleh para pemerhati politik bahwa karma yang menimpa Muhyiddin? Kerana sebelum ini langkah Sheraton memperlihatkan betapa Muhyiddin bersekongkol dengan Azmin Ali, menjatuhkan Pakatan Harapan dan telah menyebabkan huru-hara ataupun ketidakstabilan politik Malaysia berlangsungan sehingga ke hari ini. Ini semua pada pendapat saya yakin bermula daripada langkah Sheraton tersebut. Tanpa langkah Sheraton tersebut, tidak mungkin yang berlaku hari ini berlaku. Tapi apakan daya, yang berlaku sudah berlaku. Nasi telah menjadi bubur. Apa kata orang? Terlanjur kata, tak boleh ditarik lagi. Terlanjur perahu boleh ditarik karena ada talinya. Tapi akhirnya, hari ini yang paling ditakuti, yang tak mahu terjadi oleh Muhyiddin Yassin, yang dielak-elak oleh Muhyiddin Yassin, benar-benar hampir terjadi 100%. Sebelum ini, susulan daripada apa yang ditulis dalam MOU, salah satu daripada perjanjian MOU tersebut ialah lantikan timbalan Perdana Menteri oleh Ismail Sabri Yaakob datang daripada Perikatan Nasional. Dan ada kabar angin mengatakan bahawa mungkin timbalan Perdana Menteri yang dilantik itu datang daripada Parti Bersatu atas Kota Bersatu. Dan ada yang mengatakan dua calon utama yang akan menjadi calon timbalan Perdana Menteri ialah sama ada Faizal Azumu ataupun Azmin Ali. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa Hamzah Zainuddin juga mempunyai peluang untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin tidak mahu menjadi timbalan Perdana Menteri kerana mungkin strateginya sekiranya nanti Perikatan Nasional yang menang, Muhyiddin Yassin akan menjadi timbalan Perdana Menteri sekali lagi. Jadi, dia tidak boleh menjadi timbalan Perdana Menteri. Kerana kalau dia jadi timbalan Perdana Menteri, nanti nak jadi Perdana Menteri susah. Jadi dia akan memberi peluang kepada orang lain. Dan diwar-warkan yang dicalonkan ialah Hamzah Zainuddin, Azmin Ali ataupun Faizal Azumu. Aku fikir dua orang calon pertama itu, iaitu Faizal Azumu dan Azmin Ali, tidak layak. Kerana Faizal Azumu sebelum ini telah pun tumbang di Perak di dalam undi tidak percaya. Jadi ada rekod yang tidak baik dalam tracking sejarah kepimpinannya apabila dia tewas dalam undi tidak percaya di Perak. Manakala Azmin Ali pula tidak layak juga menjadi timbalan Perdana Menteri kerana rekodnya yang sudah boleh katakan kotor. Kerana beliau telah meninggalkan parti yang mengangkat namanya, parti yang mengangkat kariernya, iaitu parti PKR. Dan aku pasti masih ramai orang yang membenci Azmin Ali. Tapi tentang Hamzah Zainuddin pula. Hamzah Zainuddin juga mempunyai rekod lompat parti daripada UMNO. Walau bagaimanapun, beliau ada mempunyai credibility. Tapi hari ini, menurut satu sumber yang kita terima beberapa menit yang lepas, Ismail Sabri Yaakob tidak akan melantik timbalan Perdana Menteri. Dan menurut sumber itu, tiada keperluan untuk melantik timbalan Perdana Menteri. Inilah berita buruk yang akan diterima oleh Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Faizal Azumu dan juga Hamzah Zainuddin. Tiada keperluan lantik timbalan Perdana Menteri, kata satu sumber. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak akan melakukan sebarang lantikan jawatan timbalan Perdana Menteri kerana tiada keperluan buat masa ini, kata satu sumber. Menurut sumber itu lagi, pada masa ini jawatan Menteri-Menteri Kanan yang diwujudkan sudah memadai dan memenuhi keperluan pentadbiran negara. Aku setuju dengan
apa yang dikatakan oleh sumber ini, yaitu tiada keperluan timbalan Perdana Menteri kerana sudah ada 4 Menteri Kanan yang telah dilantik. Kalau ada seorang lagi, timbalan Perdana Menteri ini namanya pembaziran keuangan negara. Kerana apabila seorang itu menjadi timbalan Perdana Menteri, tentulah dia mempunyai allowance dan gaji. Jadi ini akan membuat pembaziran. Mengapa ada 4 Menteri Kanan? Mengapa ada 4 Menteri Kanan kalau perlu ada timbalan Perdana Menteri lagi? Jadi oleh itu, kalau timbalan Perdana Menteri dilantik, mansuhkan dulu 4 orang Menteri Kanan tersebut. Jangan ada Menteri Kanan lagi. Bagilah menteri semua jadi menteri sama rata. Sekiranya dilantik timbalan Perdana Menteri. Lagi pula, apa sebenarnya fungsi timbalan Perdana Menteri? Kerana dalam perlembagaan Malaysia, sebenarnya tidak ditulis pun timbalan Perdana Menteri. Yang hanya ditulis adalah Perdana Menteri. Tiada keperluan untuk ada timbalan Perdana Menteri. Cuma kita sudah terbiasa melantik timbalan Perdana Menteri. Dalam laporan ini, menurut laporan ini, apa yang kita terima ialah Ismail Sabri Yaakob tidak akan melantik timbalan Perdana Menteri. Ketika negara sedang berdepan dengan pelbagai cabaran pada masa ini, maka Perdana Menteri mahu memberi sepenuh tumpuan kepada usaha-usaha memperkukuhkan ekonomi dan kebajikan negara. Baguslah kalau macam begitu. Jangan tenaga, masa tertumpu kepada politik pula. Tertumpu pula tentang bagaimana siapa dan yang mau dipilih sebagai timbalan Perdana Menteri. Tak payahlah buang masa, tenaga kat situ. Jadi secara dasarnya, memang lantikan bagi jawatan timbalan Perdana Menteri tidak diperlukan buat masa ini dan sudah mencukupi dengan peranan Menteri Kanan yang amat penting dan lebih berkesan, kata sumber itu kepada Sinar Harian. Sekian dulu perkongsian pada petang ini. Apa pendapat kamu tentang isu ini? Adakah Anda juga bersetuju dengan saya bahawa tidak ada keperluan pun sebenarnya dilantik timbalan Perdana Menteri? Secara peribadi, aku bersetuju kalau timbalan Perdana Menteri tidak perlulah dilantik kerana tempoh sebenar pilihan raya PRU dan pembubaran parlimen akan diadakan sebulan 2 lagi. Itu menurut kata Saravanan. Jadi, buat apa lagi ada timbalan Perdana Menteri kalau sudah menghampiri saat-saat akhir parlimen bubar? Sekian dulu isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.